Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Negeri Sembilan yang mana JDT menang 4-0. Pada perlawanan ni, JDT menurunkan dua midfield lokal iaitu gandingan antara Afiq Fazail dan juga Nazmi Faiz Mansur yang digandingkan untuk membantu Heberty yang lebih kepada peranan untuk bermain sebagai attacking midfielder, dan pasukan JDT mempertaruhkan dua striker iaitu Romain Morales dan juga Bexen. Dari segi tactical wise, pasukan JDT bermain dengan tactical yang lebih kurang sama. Cumanya daripada segi fleksibel, rotation position dan pergerakan tanpa bola, pemain pasukan JDT membolehkan JDT untuk sentiasa bergerak dan sentiasa ada option untuk membuka ruang. Dan untuk game ni, sekali lagi Heberty membuktikan kenapa beliau perlu untuk digandingkan bersama dengan Yuap Muniz dalam first 11. Dan dua gol yang Heberty jaringkan memang superb lah. Satu free kick, satu gol luar kotak penalti. Jangan bagi ruang lah. Kalau Heberty ada ruang, memang dia akan skor. Manakala untuk Arif Aiman, sekali lagi dia buktikan mengapa dia pemain terbaik yang ada di Malaysia buat masa sekarang, dengan satu jaringan yang sangat menarik yang boleh saya katakan dia gerakkan, dia cuba assist, lahir dia yang skor bola muntahan. So benda tu bagus untuk Arif Aiman. Manakala untuk pasukan Negeri Sembilan, mereka cuba untuk bermain secara bertahan dan juga counter attack. Ada beberapa kali counter attack mereka menjadi, tetapi dari segi execution mereka gagal untuk execute peluang-peluang yang mereka dapat melalui counter attack dengan baik. Contohnya kita ambil counter attack yang mereka raihkan untuk mereka buka kepada Takumi, yang mana Takumi dapat peluang tetapi rembatan Takumi sedikit tersasar. Sayanglah kan. Tetapi gol keempat pasukan JDT yang dijaringkan melalui penalti itu, bagi saya dia adalah satu perkara yang agak gamble. Sebab apa? Sebab waktu tu JDT dah leading 3-0. Jadi bila dah leading 3-0, percubaan Oscar Arribas tu ditepih dengan tangan oleh pemain pertahanan Negeri Sembilan dan beliau kena red card. Jadi bila beliau kena red card, beliau akan digantunglah untuk perlawanan seterusnya. Daripada segi sudut pemikiran, saya ada dua pandangan apa yang dilakukan oleh beliau. Salah satunya sudut yang positif dan salah satunya sudut yang merugikan pasukan. Kenapa saya kata positif? Sebab perkara pertama yang positif, bila dia halang guna tangan, kena ingat ini adalah liga. Jadi bila liga, goal different tu sangat penting. Even satu gol sahaja, dia boleh menentukan kedudukan kita di mana sekiranya berkongsi mata dengan pasukan lain. Jadi tindakan yang dilakukan untuk dapatkan kad merah tu dan bagi penalti pada pihak lawan, mungkin kalau goalkeeper tepih, Negeri Sembilan akan kalah dengan defisit yang lebih sedikit lah, iaitu dengan 3 gol. Tetapi sayanglah penalti tersebut berjaya disudahkan dengan Josh Obregon. Dari sudut yang merugikan pula, sebab pasukan dah ketinggalan 3-0. Jadi kalau Oscar Arribas punya gol tu skor 4, and then defisit akan jadi lebih banyak lah kan. Tapi disebabkan tindakan beliau kena kad merah, jadi benda tu merugikan pasukan dari segi squad depth dan juga dari segi pelancangan coach untuk game-game yang akan datang. Tetapi saya lebih prefer untuk pandang daripada sudut yang positif. Sebab apa? Sebab benda ni adalah perlawanan liga, bukannya perlawanan kalah mati. Kalau kalah mati tak apalah, dah 3-0, minit-minit akhir kita pun dah tahu yang memang kita akan kalah lah. And sebab goal different dah tak penting kan, sebab kalah mati. Tapi liga, goal different is something yang penting. Walaupun orang kadang-kadang tak anggap benda tu penting, orang anggap 3 poin paling penting. Ya, 3 poin paling penting, tapi kena ingat liga, goal different penting. Jadi itu sedikit tambahan lah daripada perspektif saya. Jadi bagaimana dengan perspektif anda tentang tindakan yang tahan bola yang memberikan penalti kepada JDT? Boleh komen dekat bawah lah. Baiklah, terlalu banyak melalut, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Jadi untuk pasukan JDT, apa yang kita boleh highlightkan tentang perkara yang positif pada perlawanan ini adalah dengan kembalinya Afiq Fazail dalam skuad utama pasukan JDT selepas mengalami kecederaan, yang mana beliau diturunkan dari first perlawanan ataupun dari minit yang pertama. Tetapi selepas pulih daripada kecederaan, Afiq Fazail masih lagi mampu menunjukkan performan yang baik apabila bergandingan dengan Nazmi Faiz Mansur di bahagian tengah. Jadi kalau kita faham semalam, dalam build-up phase, pasukan JDT akan lebih bergerak dalam pergerakan back 3, iaitu 3 back di belakang, Feroz Baharudin, Esrofilov, dan juga mereka ada Matt Davis sebagai right centre back, dan mereka punya formation 3-2, iaitu Nazmi Faiz dan juga Afiq Fazail. Cumanya
dalam perlawanan ni, Afiq Fazzail lebih banyak bertindak sebagai pembantu ataupun support kepada back three pasukan JDT dalam melakukan ball progression dalam build up phase untuk masuk ke kawasan mediated, dan perkara tersebut juga telah membolehkan untuk Nazmi Faiz masuk untuk bergerak lebih bebas untuk membantu bahagian kiri ataupun bahagian kanan pasukan JDT. Jadi perkara tersebut membolehkan Heberty juga berada dalam kedudukan yang lebih bebas dan advance lebih tinggi di hadapan dalam membantu bahagian serangan pasukan JDT, which is good lah. Sebab apa? Sebab bila JDT boleh untuk menggerakkan bola, Nazmi Faiz selalunya dia akan berada di dalam kedudukan left half space ataupun berada di right half space lah untuk memberi bantuan kepada bahagian serangan pasukan JDT, terutamanya di bahagian kiri, yang mana bahagian kiri Kobe Ong akan sentiasa mendapat support daripada Nazmi Faiz di bahagian kiri, manakala Heberty pula dia lebih kepada penggunaan untuk kontrol di kawasan zone 14 ataupun lebih kepada central area lah untuk membantu dan juga link up play bersama dengan pemain-pemain di hadapan. Dan kita boleh nampak dengan kehadiran Afiq Fazzail ni, dia berjaya meneutralkan bahagian tengah pasukan JDT, dan dalam masa yang sama dia berjaya untuk menstabilkan bahagian tengah pasukan JDT in term of defending dan juga in term of attacking. Dia boleh membebaskan Nazmi dan juga Heberty Evan lebih hadapan, dan dalam masa yang sama bila JDT kehilangan bola, Nazmi dan juga Heberty mereka berdua yang akan cuba untuk melakukan counter press kepada pemain Negeri Sembilan untuk rampah balik bola. Tetapi kalau melepasi Nazmi ataupun Heberty di kawasan pasukan Negeri Sembilan untuk melakukan counter, mereka tak perlu risau sebab Afiq ada di bahagian belakang untuk protect mereka punya back three dalam melakukan tugas pressing pula untuk rampah balik bola pada Negeri Sembilan. So the dimension dekat bahagian tengah tu memang solid lah untuk pasukan JDT pada perlawanan semalam, daripada segi supporting play, daripada segi build up phase, daripada segi transition, counter press dan sebagainya memang solid. So mereka boleh bergerak dengan sangat bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk game ni daripada segi individual brilliance, apa yang dipamerkan oleh Arif Aiman is very superb. Dalam banyak-banyak video saya dah tak larat nak puji Arif Aiman sebab memang setiap game dia akan dipuji lah, walaupun game tu kalah macam lawan Guangzhou lepas, tapi Arif Aiman menunjukkan performance individu yang bagus. Untuk game ni kita boleh nampak Arif Aiman memang sukar dijaga lah oleh pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Berapa banyak kali beliau berjaya melakukan penetration run, dribbling, drift inside dan sebagainya, dan hasilnya dia berjaya juga skor 2 gol. Dan apa yang saya suka tentang corak permainan JDT pada perlawanan ni adalah mereka tak terlalu memfokuskan kepada 1-2 passes ataupun tak terlalu bermain secara kompleks ball, bermaksud tak perlu main susah-susah. Jadi apa yang JDT main adalah kebanyakannya mereka bermain dengan direct, dan mereka meletakkan bola long ball ataupun bola di belakang pertahanan untuk mencari pemain-pemain yang buat running ataupun run behind the defense. Contohnya kita tengok first half, berapa banyak Afiq Fazzail melakukan hantaran untuk mencari pemain yang buat larian di belakang pertahanan. So benda tu positif sebab pas mereka tahu Negeri Sembilan cuba untuk bermain very narrow dan very compact lah untuk menghalang JDT daripada melakukan penetration di kawasan berhampiran kotak penalti mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh JDT adalah mereka cuba cari pemain yang buat larian tanpa bola di belakang pertahanan, dan pemain yang di tengah akan bertindak untuk menghantar bola secara long ball ataupun hantaran-hantaran jauh lah. Jadi kebanyakannya berlaku begitu, bukan hanya di bahagian tengah saja. Tetapi kita ambil contoh gol dari Arif Aiman, yang mana Arif Aiman punya gol tu bermula daripada hantaran Matt Davis di belakang pertahanan dan perfect timing running yang dibuat oleh Arif Aiman untuk receive that ball. So benda tu yang positif tentang JDT. Sebab apa? Sebab mereka punya corak permainan ataupun tactical wise mereka tak terlalu stagnan ataupun tak terlalu static on what mereka tengah lakukan dalam padang. Sebaliknya mereka cuba beradaptasi dengan apa yang dilakukan oleh pihak lawan dan macam mana mereka nak counter pihak lawan. So reading game by player JDT is very good. Mereka dapat baca game dengan baik, macam mana mereka nak menyerang, bagaimana mereka nak memperbagaikan serangan. So benda tu memang bagus. Dan kalau kita lihat di bahagian serangan gandingan Bexon dan juga Romain Morales, untuk game ni kalau anda perasan Bexon dan juga Romain Morales, dua-dua player tak terlalu focusing on the going inside dalam kotak penalti untuk menerima bola. Sebaliknya, kedua-dua player ni mereka lebih banyak untuk bergerak secara out wide ataupun drop lebih deeper untuk membantu dalam melakukan population. So mereka banyak buka ruang lah, dan benda tu memberikan
satu tamparan yang hebat kepada pasukan Negeri Sembilan daripada segi mereka nak man-to-man marking. Sebab apa? Sebab banyak pergerakan berlaku, even striker pun involve dengan pergerakan tersebut. Kalau nak main man-to-man marking, pemain Negeri Sembilan nak jaga siapa? Backsen tiba-tiba move on the left side, move on the right side, kan? Takkan pemain siapa nak jaga siapa. So marking dekat situ dia akan jadi berkecelaru. Jadi lebih kepada mereka perlu lebih aware dalam pergerakan zonal ataupun zone lah pemain pasukan Negeri Sembilan sepatutnya. Tetapi sayang mereka tak boleh nak buat benda sedemikian. Dan masuk second half, dalam beberapa minit kita boleh nampak yang JDT mula improve mereka punya intensity. Tapi bila dah lebih pada 15 minit, 20 minit, JDT lakukan pertukaran. Yang mana pertukaran mereka bawa masuk Syarul Saad, bawa masuk Jesse Rodriguez, bawa masuk Oscar Arribas, bawa masuk Obregon. Dan benda ni saya nak puji satu, sebab Obregon dalam beberapa game yang lepas kita tak nampak dia punya potential as a striker yang boleh bertindak sebagai striker yang complete. Bermaksud dia perlu disuap, dia perlu dihantar bola dan sebagainya. Tetapi untuk game lawan Negeri Sembilan, benda ni patut dipuji. Sebab apa? Sebab Obregon tunjuk something yang different daripada game-game yang lepas, yang mana untuk game ni Obregon lebih diguna pakai untuk menerima bola jarak jauh dan beliau akan lebih kepada untuk hold up. So bila dia dapat bola, dia akan hold the ball dan dia akan tunggu untuk beat pertahanan dan dia akan buat passes ke bahagian hadapan. Sebagai contoh macam Oscar Arribas punya yang dapat penalti kan. Dan dalam masa yang sama untuk game ni passing rate Obregon daripada segi vision, create chance, passing forward lah kira kan, untuk membolehkan bahagian serangan menjaringkan gol is very effective. Dan dalam masa yang sama kita boleh tengok Obregon dalam game ni dia boleh gelecek 2-3 player, dia drop deeper, drop bawahan. So there is something yang ditunjukkan yang berbeza. Oh ni bukan Obregon yang macam selalu, this is a different Obregon, which is good. Sebab benda tu yang akan menyebabkan dia boleh bersaing dengan Backsen dan dia ada quality tu. So dia beradaptasi dengan satu masa yang cepat bagi saya. So dia improve a lot lah. Walaupun lawan Negeri Sembilan orang kata, tapi you can do this. Maksudnya hang ada capability, keupayaan untuk buat benda tu secara berterusan. So continuity tu yang penting. Tapi once hang dah show yang ada capability nak buat benda macam tu, the next game hang akan buat benda yang sama. So saya mengharapkan something yang lebih banyak pada Obregon macam dia buat lawan Negeri Sembilan semalam. Memang superb lah, memang bagus lah Obregon. Cumanya kemasukan Jesse Rodriguez, in term of technical wise, saya rasa technical tak payah cerita lah sebab dia memang bekas player Real Madrid, dia bagus dan sebagainya. Tapi impact di dalam padang dia masih lagi kurang. Tetapi one of positive side yang Jesse ada adalah daripada segi dia punya off ball ataupun dia punya pergerakan tanpa bola dalam menyerang kawasan kosong pihak lawan. Bermaksud dia boleh untuk bergerak attack the empty space, dan kebanyakannya dia banyak bergerak ke empty space dan minta bola. Tapi sayang a few times dia tak boleh nak provide bola kepada dia. Tetapi daripada segi nak pace, laju dan sebagainya, mungkin dia agak berat sikit lah. And tapi impact tu dia masih lagi belum ketara. As a star player saya tak nampak benda tu, and dia just average import yang ada dalam Liga Malaysia. Dia tak show lagi apa yang dia ada dekat JDT. So that's why mungkin dia tak diletakkan dalam Football 11 dan dia tak diletakkan dalam, sebab something yang tak boleh nak tunjukkan lagi. Tu untuk JDT lah. Daripada segi kelemahan, saya rasa JDT kena fit something in term of transition dan eager untuk serangan. Mereka perlu better sikit lah. Sebab kalau lawan tim yang bermain dengan counter attack, mereka mungkin akan dihukum dan mereka akan kena counter macam tu lah. Contohnya macam Takumi Sasaki punya attack semalaman. So benda tu mereka perlu aware lagi. Yang lawan Guangzhou hari tu pun benda sama berlaku kan. So untuk Negeri Sembilan, defensive wise mereka agak kurang, tapi dari segi counter efektif sikit. Tapi selebihnya JDT is one of the best team. Memang mereka layak menang lah. Dan kalau Negeri Sembilan, striker mereka tak boleh nak odak. Lepas tu midfield mereka lebih mengharapkan kepada Jackie Faye. And untuk defend, Zainal Abidin, Anas Rahmat dan juga orang kata apa, player-player macam ni mereka menunjukkan performance yang bagus, tapi tak terlalu bagus untuk compete dengan JDT, Cik Rashid dan sebagainya. Tapi bila mengharapkan JK Faye sangat susah. Yang tak pun dia guna pakai counter attack, tapi in term of physical wise memang tak boleh nak beat lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.